Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya akan kami akan membentangkan mengenai Rasulullah sebagai guru dan pendidik bagi subjek Tarikh Sunnah QSI 23902. Okay, saya Kumar Hama binti Kumar Ali, nama kad matrik 056593 dari ISM Aqsa semester 3 2020-2021. Jadi baik, kita pergi kepada yang pertama, iaitu mengenai pengenalan. Okay, agama ini dia tidak mempunyai doktrin dan undang-undang pada zaman Rasulullah SAW kecuali dalam Al-Quran dan As-Sunnah sahaja. Dalam kitab Allah yang Maha Esa ada menyatakan mengenai usul-usul yang umum dan juga hukum-hukum asas. Manakala dalam As-Sunnah pula menegaskan usul-usul itu dan hukum-hukum itu. Maka tidak hairanlah wahyu itu merupakan berasal dari satu sumber yang merupakan wahyu dari Tuhan dalam mengharuskan membezakan antara wahyu muta'abbud dan juga mempercayai apa yang terkandung di dalamnya serta beramal dengannya, yakni beramal dengan Al-Quran dan As-Sunnah lah. Okey, sebelum para sahabat ini menerima semua ni dengan sama dan berlumba-lumba dalam menghafal dan memahaminya, mereka memerlukan kepada kesabaran dan juga komitmen yang tinggi terhadapnya. Kalau kita renung balik jangka waktu yang unik tu, yang mana merupakan kehidupan kehidupan Rasulullah SAW, wahyu itu mengarahkan umat Islam secara langsung, memasukkannya dalam perundangan diri kita. Di depan sekolah Kolosel tu, guru dalam tu adalah Muhammad, yakni Rasulullah SAW yang dibayar melalui wahyu, dan bahan untuk kita merupakan berpandu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okey. Jadi para sahabat menuntut bahawa rukun-rukun madrasah itu adalah guru, bahan ilmiah, para pelajar, dan last sekali mereka sebarkannya. Jadi itu rukun-rukun madrasah. Mesti ada guru. Kalau macam pada zaman mereka dahulu, guru ialah Rasulullah SAW lah. Bahan ilmiah merupakan Al-Quran dan juga As-Sunnah. Para pelajar yakni merupakan sahabat. Kemudian mereka akan mengakhirinya dengan menyebarkannya. Jadi para sahabat ini yang menyebarkan ilmu yang mereka dapat dari guru mereka, iaitu Rasulullah, berpandukan bahan ilmiah iaitu Al-Quran dan juga As-Sunnah. Okey, kita pergi kepada yang seterusnya. Mengenai Rasulullah SAW, model pengajian tinggi. Rasulullah SAW diajar oleh Tuhannya yang Maha Agung dan yang Maha Tinggi, yakni pencipta kita Allah Subhanahu Wa Taala, mengenai pengajaran dan juga etika dengan baik. Oleh itu baginda mendisiplinkannya dengan baik dan berjanji kepadanya persiapan yang lengkap untuk membawa pesan dan menyampaikannya, dan mencintainya adalah satu akhlak yang tinggi. Ashim, Nabil, Al-Khosal, Tayyib, Al-Mu'ashar merupakan insan-insan yang membuatkan Rasulullah SAW ni menjadi model manusia yang tertinggi dalam pendidikan dan juga pengajaran, serta menjadikan baginda merupakan teladan kita yang baiklah. Okey, kemudian kita tengok firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Ahzab ayat 21. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Yang membawa maksud, sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu, iaitu bagi orang yang mengharapkan rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan yang banyak mengingat Allah. Kita boleh tengok juga dalam surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung. Jadi dua dalil daripada Al-Quran ini, daripada surah Al-Ahzab dan juga surah Al-Qalam ini, sudah jelas menunjukkan dan membuktikan bahawa Rasulullah SAW ni merupakan model pengajian yang tinggi buat kita semua, umat baginda Nabi SAW. Sebab dalam diri Nabi itu sendiri dah memang sudah cukup lengkap untuk kita jadikan model, sama ada dalam pelajaran, dalam urusan keluarga, urusan rumah tangga dan segala-galanya. Okey, yang seterusnya kita lihat yang terakhir, iaitu mengenai nasihat Nabi buat para penuntut ilmu. Di sini saya ada tampilkan bersama tiga hadis, iaitu yang pertama,
Daripada hadis riwayat Ibnu Majah, hadis yang ke-224, talabul ilmi faridatan ala kulli muslim. Menuntut ilmu ini adalah satu kewajipan bagi setiap individu muslim. Yang kedua, daripada hadis riwayat Bukhari dan juga Muslim, man yuridillah bihi khaira yufaqihu fid din. Barang sesiapa yang Allah mengkehendaki baginya kebaikan, maka dia akan memahamkan baginya agama, yang ini agama Islam lah. Okey, oleh itu baginda Nabi SAW mengajarkan kita satu doa yang mana kita penuntut ilmu ni nak tak nak, kalau boleh memang kena amalkan doa ni supaya kita ni sentiasa terpelihara daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Moga-moga dengan kita amalkan doa ini, moga kita akan dijauhkan daripada segala ilmu yang tidak bermanfaat. Apa doa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmi la yanfa'. Maksudnya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung denganmu daripada segala ilmu yang tidak memberi manfaat, yang tidak bermanfaat. Jadi semoga kita sentiasa dan dapat selalu mengamalkan doa yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW buat kita sebagai seorang penuntut ilmu. Jadi sekian sahaja daripada saya, dan seterusnya akan disambung oleh sahabat saya iaitu Aisyah Humaira. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Aisyah Humaira binti Muhammad Kamil. Okay, untuk yang seterusnya, bagaimana cara para sahabat mempelajari hadis daripada Rasulullah SAW? Yang pertama ialah sahabat merupakan golongan yang paling mengagungkan sunnah. Jadi di samping para sahabat mempelajari Al-Quran daripada Rasulullah, mereka juga sangat mengagungkan sunnah dan mempelajari sunnah daripada Rasulullah SAW. Yang kedua ialah para sahabat juga sentiasa membantu untuk mendapatkan ilmu lah. Bagaimana cara-cara mereka membantu? Salah satu cara mereka membantu ialah sebagai contoh, seorang sahabat yang pergi bekerja dan seorang sahabat lagi iaitu jirannya lah akan pergi untuk menuntut ilmu, dan setelah pulang daripada menuntut ilmu tersebut, dia akan berkongsikan apa yang telah diperolehi pada hari tersebut. Begitu juga sebaliknya, sahabat yang jika sahabat yang pergi menuntut ilmu, dia akan berkongsikan apa yang telah dipelajari kepada jirannya yang bekerja. Yang ketiga ialah sahabat menyeimbangkan antara ilmu dan juga amal. Di samping mereka menuntut ilmu, mendapatkan hadis-hadis dari Rasulullah, mereka juga mengamalkan apa yang telah diajarkan oleh Rasulullah. Yang keempat ialah sahabat merupakan golongan yang tidak pernah jemu untuk sentiasa bersama dengan Rasulullah. Seperti kita tahu, hadis merupakan perkataan, percakapan dan perakuan Rasulullah. Perbuatan Rasulullah. Jadi apabila mereka sentiasa bersama dengan Rasulullah, mereka akan banyaklah mempelajari hadis daripada Rasulullah. Okay. Yang kelima ialah para sahabat juga sentiasa bermudzakarah, iaitu berbincang berkenaan dengan hadis yang mereka pelajari, di samping untuk menguatkan lagi hafalan mereka. Okay. Yang seterusnya ialah, yang keenam ialah terdapat rombongan yang datang bertemu dengan Rasulullah SAW untuk bertafakur, iaitu untuk menuntut ilmu dan mengajarkan kepada kaum mereka setelah mereka pulang ke tempat masing-masing. Yang ketujuh ialah sahabat juga memelihara hadis. Bagaimana cara mereka memelihara hadis ialah dengan menulis ataupun mencatat hadis tersebut. Yang seterusnya ialah faktor-faktor tersebarnya sunnah di zaman Nabi Muhammad SAW. Bagaimana tersebarnya sunnah? Apa faktor-faktor dia? Faktor-faktor dia yang pertama ialah sunnah tersebar dengan meluas atas keizinan Allah dan atas bantuan Allah SWT. Yang kedua ialah Rasulullah sentiasa cergas, rajin dan juga tidak pernah jemu untuk menyebarkan sunnah. Yang ketiga ialah sahabat sangat rajin dalam menyebarkan hadis yang mereka pelajari. Di samping mereka pelajari hadis tersebut, mereka berkongsikan, menyebarkan hadis tersebut kepada kaum mereka dan juga kepada keluarga mereka. Okay, yang seterusnya ialah isteri Rasulullah SAW turut memainkan peranan penting dalam menyebarkan hadis Rasulullah SAW setelah kewafatan Rasulullah. Sebagai contoh, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha yang meriwayatkan hadis Rasulullah. Okay, yang kelima ialah kedatangan Islam pada waktu penyebaran hadis tersebut sangatlah diperlukan dan menarik.
Okay, seterusnya ialah yang keenam ialah peristiwa pembukaan Kota Mekah. Jadi ketika peristiwa pembukaan Kota Mekah tersebut tersebarlah sunnah. Okay, yang ketujuh ialah Rasulullah telah menghantar utusan-utusan yang merupakan gubernur untuk menyebarkan sunnah lah kepada raja-raja di negara luar. Dan yang terakhir ialah peristiwa Hujjatul Wida. Okay, peristiwa Hujjatul Wida ni peristiwa haji yang terakhir Rasulullah lah sebelum Rasulullah wafat. Jadi hadis juga tersebar pada waktu tersebut kepada orang-orang yang datang menunaikan haji. Sekadar itu saja pembantangan daripada kumpulan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.